Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebenarnya esok saya ingat saya nak rest daripada trade esok Jumaat. Tapi sebab petang tadi nampak macam tak cantik, so tak apalah. Kita try tengok esok belah pagi ke belah petang tengok macam mana. Tapi Jumaat memang saya tak trade lah. Nak raya sebab FCPO ni dia ada satu perangai. Jumaat memang perangai dia lain macam sikit dengan bila dia nak cuti panjang. Sebab kita cuti Senin Selasa tutup lagi. So market tutup Jumaat, market tutup Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, 4 hari tutup. So market kita tutup tapi crude oil, dalian mungkin masih berjalan. Saya ada orang hantar pula masih request tapi tak apa. Kita abaikan. So kita tengok dalian sekarang ni. Dalian macam mana prestasi dia? Sebab FCP dalian malam. Okey, dalian malam buat trend menaik. Okey, dalian malam buat trend menaik dekat mana? Tak apalah. Kadang-kadang tak penting pun untuk tengok. Kita just nak tengok buat confirmation je. Kalau siapa yang overnight, dia tengok dalian. Okey, dia tengok dalian malam apa jadi. So kalau kata dia tengah buy ni, dia senyum sikit lah sebab dalian tengah menaik. Okey, kalau dia tengah sell, dia tengok dalian tengah menaik, dia goyang sikit lah. Dia duduk sama bagi dalian turun. Okey, dia hubung kait dia macam tu lah. Okey, tak apa. So dalian setakat tu sebab sekarang ni saya duduk tengok dalian malam. Sebab dulu masa start China lockdown, dalian tak bergerak malam tau. Dia bergerak siang pukul 9 sampai pukul 11.30, pukul 1.30 sampai ke 3. Yang tu je malam dia tak ni. Tapi lah ni asal sebab dia dah longgarkan dia punya lockdown, so dia dah mula jalan malam dalian. Okay, so tak apalah, abaikan malam. So kita tengok untuk FCPO untuk hari ni punya. Okay, so FCPO hari ni dia sebenarnya dia tak keluar langsung daripada range semalam, atas ataupun bawah. Dia masih main dalam range hari ni hari apa? Hari Rabu. Dia masih main dalam range hari Selasa. So bila dia masih main dalam range hari Selasa, macam saya cakap dalam video semalam, zone atas ni kalau kata selagi tak ada trend lah, ataupun selagi tak ada trend ataupun nak masuk awal-awal nak masuk sangat, zone atas ni kita nak cari buy. So buy kita 2171 lah, macam tu lah. Zone bawah ni sini 2159, kita nak cari sell 2158. Okey, tapi kalau siapa yang fokus intraday, abaikan. Kita fokus trend intraday. Okey, boleh faham tak kenapa saya cakap macam tu? Sebab yang ni dia sambungan daripada semalam. So dia turun, bila dia naik dia sampai sini 2179. Memang TP 2179 sebab selalunya TP 1 point sebelum line. So 71 ke 79 ada 8 point. Okey, tu TP 1 lah. TP 2 2188, tapi dia tak naik. Okey, siapa yang masih pakai range semalam, okey, sekarang ni price menurun, pecah ni dia nak sell 2158. TP 1 2150, sama juga 8 point. Sampai. Okey, ada 8 point. Kalau siapa pakai range semalam pagi-pagi, 8 point atas, 8 point bawah, dah 16 point. 16 point dekat 400 juga pagi-pagi saja. Okey. Tapi siapa yang target yang tu untuk scalper lah. Tapi kalau siapa yang jenis hold, buy kat sini, duk target kat sini, terlepas sebab dia jatuh balik. Tapi yang masa jatuh ni sebenarnya okey lah sebab dia dapat sell balik, cover lah balik 58 ke 44 dalam 14 point. 350. Tapi tak apalah, yang tu abaikan sebab saya yang tu abaikan lah. Sebab yang tu bukannya intraday punya range. Kalau intraday punya range, okey, kita tengok. Saya suka ajak intraday punya range lah. Okey, intraday punya range sebab intraday punya range senang faham. Okey, so sekarang pagi-pagi dalam masa 10 minit pertama, okey, dalam masa 10 minit pertama dia buat trend down sebab ni candle buka. So dia buat trend down. So bila dia naik kita nak sell 2175 hingga 2170. Bukan 2175 lah, 2174 ke 2176.
77 tak sell sebab betul-betul atas line 0.5. Macam tu lah kita nak sell. Sell bila dia turun balik. Tapi cumanya sekarang ni kalau siapa yang fokus range intraday, okey. Cuma siapa yang masih tengok range semalam, sebenarnya atas 2165 tu atas line 0.5 range semalam. Sebab tu saya tak mention untuk sell yang awal ni. Tapi ada yang masuk. Ada yang masuk sebab dia dah faham. Bila dah faham, tak kisahlah. Tak kisahlah. Asalkan anda faham apa yang anda buat. Walaupun saya yang ajak. Saya yang ajak kawan-kawan. Tapi selagi anda faham cara nak trade tu, okay, it's okay. Sebab benda belajar yang sama, tak semestinya semua orang akan nampak semua sama. Macam saya kata, okay, trend down, kita nak cari sell, tapi dah ada yang buy. Dah ada yang buy siap-siap. Sebab tu saya kata, walaupun kata kita pergi kelas 10 orang belajar benda yang sama, tak semestinya 10-10 tu akan nampak benda yang sama. Sebab kadang-kadang ada orang ada skill lain dah. Mungkin dia ada indikator lain. Dia campur, dia memang dia trade guna Fibo, tapi dia ada indikator lain. Okay, so tak ada masalah. So kalau intraday sahaja, sebenarnya boleh sell dah dekat sini. Okay, sebab dia naik, bila dia turun balik boleh sell lah 74 ke 76. Sebab trend awal-awal down, candle pun agak solid lah untuk sell. Dua candle ni nampak agak solid. Okay, tak apa. So bila sell TP1 72 lah dulu kan. Lepas tu sini lebih kurang berapa. Satu kelemahan Wenhua ni, dia tak nampak untuk line bawah ni, dia tak nampak berapa. 68. So TP2 67. Trend down, dia pull back, biar dia pull back. So bila dia turun balik, sell lah. Itu je. Sebab kalau kata pull back, kalau kata dia naik pecah ni, batal. So kalau kata dia naik, dia turun balik, okay, dia turun balik, masa tu lah kita sell. Sebab masa pull back kita tak tahu dia nak pull back sampai mana. So bila dia turun balik pun kita sell. Itu je. Tapi kalau kata nak Q pun boleh. Kalau kata jenis Q, kalau kena cut loss lah. Tak semestinya yang tunggu dia turun balik tu tak kena cut loss. Kena faham yang tu. Tak semestinya, cuma cara yang saya adjust ni, cara yang okay, dari segi logik, okay, momentum dia tengah down, masa tu kita sell. Sebab kalau kata saya Q, momentum tengah up untuk pullback, mungkin dia nak naik lagi, tengah goyang. So bila dia turun, momentum down. Itu je. Okay, so itu untuk first entry lah. Untuk second entry, bila dah ada pattern A, B, C, boleh sell breakout. Boleh sell breakout. Sebab sini 2168, kita nak sell breakout 2167. Okay, 2167 tu teknik breakout. Breakout sell bila pecah support. Okay, sell bila pecah support. Kalau pecah resistance ke atas, kita nak cari buy. Okay, pecah support kita nak cari sell, pecah resistance ke atas kita nak cari buy. Okay, sebab ni pasaran dua hala okey lah. Sebab kalau macam saham kita nak cari buy saja, so kita kena cari bila dia breakout resistance. Okay, so dia turun sampai sini dulu. Iyakah sampai sini dulu? Oh tak, dia turun sampai sini. Dia turun sampai 2147. Okey, kan? Dia turun sampai 2147. Tak ada bagi chance lah. Terlepas first entry memang dia turun direct menyesal agak tengok kan. Tapi sebenarnya kalau kita pakai range semalam bawah 2158, kita boleh sell kan. So dia sampai 2147. Kalau ada nampak line tadi 2150 TP1, dah dapat 8 point. Okay, bawah 21858 untuk range semalam kalau kata nak sell. Tapi kalau kata masih nak tunggu range intraday, dia nak turun ke, dia nak buat apa ke, dia nak tergolek ke, lantak kat dia. Okay, lantak lah kat dia. Tugas kita cari apa? Tunggu bila dia buat pullback,
Dia buat pullback. Tengok nampak? Dia buat pullback. Bila dia turun balik, kita sell 2161 ataupun 2162 ke 2161. Antara harga ni boleh sell. Tapi saya dah bagi entry extra. Sebab apa? Entry extra tu sebab sini 2168 kan. Entry extra adalah sell pada 2167. Sebab apa? Breakout yang sini 2168. Bila breakout, kita nak sell 2167. Dia sampai 2167. Ngam sui. Siapa Q dia dapat. Sebab dia touch saja. Saya tak tahu clear ke tak, tapi bila saya buat poll tadi, ada yang dapat 2167. Saya tak tahu sama ada dia masuk yang first breakout ataupun yang bila dia touch ni. Okey. Tak kisah. Tapi kalau kita tak dapat, bila dia turun balik, masuk sini, kita sell lah 2162 ke 2161. Okey, TP kita 2155 dulu. TP 2 2148. TP 3 kena breakout yang ni. Nak faham? 62 ke 48. So potensi untung 7 ke 14 point. 175 ke 350. Potensi untung. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Tapi tak apalah. Sebab dia turun sampai 2148 dulu. Lepas tu dia naik balik. Lepas tu dia baru dia turun. Ni dekat-dekat rehat baru dia nak jadi. So ada yang dapat, ada yang tak dapat. Ada yang dah tutup awal dah. Tapi kalau contoh dia, sesi pagi tak ada orang loss lah. Tak ada orang loss lah kalau kata ikut peraturan. Sebab apa? Tengok bila dia naik sini, dia turun, kita sell kan. Sini dah untung. So dia naik balik sebenarnya tak lebih pun 2162 ni. So kita sell 2162 ke 2161. So tak ada siapa, kalau kata ikut syarat, memang tak loss. Okey, memang tak loss. Memang boleh profit pagi. Okey, macam saya tak overnoon ataupun tak overnight, biasanya dalam 12. Tapi saya dah clear awal dah. Sebab saya memang target 2148 dulu. Okey, 2155 silap. Sebab dia dah main pukul 12 dah. Dia tak bergerak pergi mana, 12 suku ke 12.5 tu ready lah. Asal ada untung ambil lah dulu. Okey, asal ada untung ambil lah. Sebab 5 minit ke 10 minit ni dia time dia tengah bergerak laju. Bila dia tengah bergerak laju, biar je lah. Dah profit nak buat macam mana. So sesi petang dia buka sampai 2144. Tapi cuma bila kita tengok sebenarnya, wave dah complete dah. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Bila ada wave 5, dah complete dah. Pukul 2.35, 2.40 macam tu, wave dah complete dah. 1, 2, 3, 4, 5. Wave complete dah 5. Bila wave dah complete dah, sebab tu yang petang tadi saya macam saya banyak diam sebab wave dah complete, kata tangan nak masuk apa. Tapi sebenarnya boleh sebab kalau kita pakai, kalau kita pakai trend down, bila dia naik balik, dia turun, kita sell 2159 ataupun 2160 bawah ni. Okey, sebab macam ni dia pull back sampai 2162, so dia turun balik. Sebabnya dekat sini, sebab apa saya diam sikit tadi, sebab masa dia naik dekat sini, dia nak buat candle bullish tau. Bila dia nak buat candle bullish, sebab masa saya tengok dia nak buat candle bullish, so tapi dia turun terus. Candle tak dan tutup, dia dah turun. Bila candle tak dan tutup, dia dah turun. Terlepaslah entry. Faham tak? Terlepaslah entry. Depa pun pandai, bukan senang-senang nak bagi duit kat kita sebenarnya. Depa pun kalau kata senang sangat, dah ramai orang jutawan. Trend naik, biasa dia naik sini, kita nampak candle bullish sebab naik daripada sini ke sini, solid kot. Tapi tutup dia laju. Tutup dia bawah dah daripada line ni. So terlepas entry. Tu satu. Tengok second punya pullback. Masih pullback yang sama. Dia buat kita ragu-ragu nak masuk. Bukannya
Bukannya apa, dia buat ragu-ragu kita nak masuk. Okey, yang ni nak buat candle bullish. Yang kedua ni dia nak buat 1 2 3. Dia nak buat 3 white soldier. Okey, kalau 3 white soldier sebenarnya signal dia bullish. Tapi untuk dia buat 3 white soldier, setiap next candle kena tutup lagi tinggi daripada previous candle. Macam ni dia tutup atas line ni. Tapi candle ketiga dia tutup bawah ni. So still dah bawah 2160, terlepas lagi. Nampak kenapa terlepas lagi. Tapi macam saya bagi tadi, kalau siapa yang alert benda ni, macam saya bagi tahu, selagi bawah ni dengan bawah ni boleh cari sell dekat mana? Sell dekat sini. So bila dia naik, dia turun, kita sell. Cumanya ada yang alert, dia nampak macam nak jadi 3 white soldier, dia tak masuk lah. Okey, kena faham benda tu. Okey, nasihat saya, kalau ragu-ragu, elokkan masuk. Okey, kalau ragu-ragu, elokkan masuk. Masuk bila kita confident. Macam apa bila confident? Bila nampak candle-candle yang solid, sell. Ini bukan ni. Dekat sini. Ini 3 black cross. 3 black cross macam mana nak sell bila dia pecah support candle ketiga. 1 2 3. Okey, bila dia pecah support ketiga, okey. Contoh 3 black cross kan, menurun. So bila dia naik, dia pecah support, time tu kita sell. Tengok, bila dia pecah je candle ketiga, dia turun banyak. 3 black cross dengan 3 white soldier agak solid dia punya signal. Agak solid dia punya signal bagi saya. Okey, agak solid dia punya signal bagi saya. So petang tadi memang macam tu je lah. Memang macam tu lah. Ni terlepas. Lepas tu dia naik, dia pecah ini. Tapi dia turun balik. Bila dia turun balik sebenarnya, tapi yang ni dah dekat 5.5, dekat 5.40. Ada yang masuk. Saya tahu ada yang masuk 2159 je sell bawah line ni. Okay, sebab trend tau, dia pull back, dia tak pecah kat atas ni. So bila dia turun balik, time tu dia sell. Ada yang sell kat 2164. Tak kisahlah mana-mana, janji kena faham dulu. First kena faham trend, pull back, bila dia turun balik baru kita sell. Macam tu je. Tengok macam hari ni, yang ni satu. Okay, itu yang ni dapat dah profit. Sama je. Trend turun, pull back, bila dia turun balik, kita sell kat 0.618 ataupun bawah line 0.500. Antara macam tu. Sama, kalau naik pun sama. Bila trend naik, dia turun, pull back, bila dia naik balik, kita buy dekat 0.618 ataupun 0.500. Okey, tak kisahlah pemahaman kawan-kawan macam mana, janji faham. Okey, so untuk esok, yang ni yang nak dengar kan, ni untuk esok kan. Okey, untuk esok sebab hari ni dah terlepas. Ramai dah terlepas. Cerita yang lepas buat apa nak kenang kan. Betul tak? Cerita yang lepas buat apa nak kenang. So hari ni trend turun, so dia dah pecah 0.5. Okay, so atas ni esok kita nak cari buy. Sama je. Bawah ni esok kita nak cari sell. Okay, 2171 kita nak cari buy. Pecah ni, dia nak cari buy. Mungkin dia akan sampai sini. Tapi kalau kata dia break sini juga, boleh hold sampai target sini dulu ke. Macam tu lah. Tapi kalau kata esok, kalau boleh lah, bagilah siap satu candle dulu. Kalau boleh sebab apa? Bagi nampak candle tu untuk confirmation kita nak masuk sebenarnya. Tapi kalau tak boleh tunggu, boleh je nak sell sebenarnya. Boleh je nak masuk buy, pecah-pecah tu boleh buy. Asalkan faham apa yang kita buat.
Okey, pecah-pecah je kat atas ni, terus nak buy 2171. Boleh, tak ada masalah. Okey. Tapi kalau kata dia dah keluar atas daripada range ini ataupun bawah daripada range ini, kita dah tak tengok dah apa yang jadi semalam. Okey, kita fokus intraday saja. Itu je. Boleh faham tak setakat ni? Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.